Ilmu. Ilmu yang membolehkan seseorang khalifah memutuskan sesuatu hukum atau membuat keputusan yang tepat terhadap masalah agama dan masalah duniawi. Dalam hal ini, khalifah bukan sahaja memerlukan ilmu agama tetapi juga memerlukan ilmu keduniaan seperti ilmu perundangan, keuangan, sosial, dan sebagainya. Dengan kata lain, khalifah hendaklah boleh bertutur, membaca, dan menulis dalam bahasa negara yang diberi keadilan. Keadilan dalam semua aspek atau perkara seperti percakapan, perbuatan, atau tindakan dengan berbasiskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Seseorang pemimpin yang adil ialah pemimpin yang bercakap benar, bersikap amanah, sabar, menjadi batas pergaulan, menjauhi dosa, dan menjaga mariyah. Keadilan akan mewujudkan kemajuan, kesejahteraan, dan keharmonian rakyat dan negara. Kredibilitas dan keupayaan. Seseorang khalifah hendaklah mencukupi syarat-syarat taklif, yaitu kesempurnaan diri seperti Islam, lelaki, baligh, bercakap, dan merdeka. Pancendera dan fisikal yang sempurna. Maksud pancendera dan fisikal yang sempurna ialah tidak buta, tidak bisu, tidak pekak, dan mempunyai tangan dan kaki yang sempurna. Ini untuk memudahkan khalifah menguruskan kepimpinan dan pentadbiran dalam dan luar negara. Sehat. Seseorang khalifah hendaklah memiliki tubuh badan atau fisikal yang sehat atau tidak berpenyakit. Apa yang penting ialah khalifah tidak mempunyai penyakit mental. Ia hendaklah berpikiran waras dan cerdas. Kesehatan seseorang khalifah amat perlu bagi menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pentadbiran berjalan dengan lancar demi kemajuan, kesejahteraan, dan keharmonian rakyat dan negara. Kaidah perundangan. Pemilihan khalifah yang pertama secara bayat atau sumpah setia merupakan pelantikan yang mendapat persetujuan orang ramai. Pemilihan secara terbuka di Sahifah Bani Saidah, perpecahan berema serta penerimaan masyarakat Madinah yang terdiri daripada golongan Ansar, Muhajirin, dan Yahudi menunjukkan nilai-nilai demokrasi subur dalam pemilihan khalifah yang pertama. Malah, pelantikan baginda turut dibayar oleh masyarakat Madinah. Wasiat kedua terdahulu. Pemilihan secara wasiat memang dianjurkan Islam. Dalam pemilihan khalifah kedua, kriteria berdasarkan ketokohan, kebolehan, berhikmah, bijaksana, takwa, dan ciri-ciri lain yang terdapat dalam Al-Quran diutamakan. Malah, pelantikan Khalifah Umar bin Al-Khattab mendapat persetujuan 10 suara ahli syura dan kemudian rakyat secara sukarela telah memberi bayat atau taat setia kepadanya. Kaidah musyawarah. Pemilihan dan pelantikan khalifah melalui Majelis Pelantikan Khalifah. Khalifah Umar bin Al-Khattab telah menubuhkan Majelis Pelantikan Khalifah bertujuan mencari pengganti khalifah ketiga. Majelis ini dianggotai oleh Abdul Rahman bin Auf sebagai ketua ahli majelis yang lain. Jawatan kuasa ini telah menemu ramah setiap calon dan mendapat pandangan masyarakat Madinah sebelum membuat sebarang pemilihan dan pelantikan. Cara pemilihan ini menunjukkan demokrasi dipraktikkan dalam pemilihan dan pelantikan khalifah. Menjalankan pentadbiran mengikut Al-Quran dan Hadits. Tujuannya adalah menjaga kepentingan agama dan masyarakat Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Ibnu Khaldun merupakan khalifah yang bertugas menegakkan agama dan mentadbir dunia berpandukan Al-Quran dan Sunnah bagi membawa kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Menjalankan perundangan Islam, melaksanakan undang-undang mengikut hukum dalam Al-Quran dan Sunnah seperti hukum hudud, qisas, dan ta'zir. Memastikan pelaksanaan undang-undang Islam dijalankan dengan adil dan saksama tanpa unsur penipuan, penindasan, dan kezaliman. Memastikan semua bentuk berkaitan perundangan dikawal dengan betul seperti saksi, pelantikan hakim, dan pelaksanaan hukum. Menjalankan sistem ekonomi selaras dengan Islam agar sumber pendapatan rakyat dan pemerintah adalah bersih. Menghapus semua bentuk ekonomi jahiliyah seperti judi, riba, penipuan, penindasan terhadap golongan miskin. Memastikan perjalanan sistem cukai dan zakat
lancar tanpa sebarang unsur penyelewengan dan penipuan, menjaga keselamatan rakyat daripada musuh dari dalam atau luar. Sebagai contoh, bina kubu pertahanan, tambah bilangan askar, tambah keupayaan anggota dan senjata. Menyediakan kemudahan awam untuk menjaga kebajikan rakyat, contohnya kemudahan pendidikan, kesehatan, hospital, sekolah, dan masjid.